Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu kembali kita untuk sesi PTPR pada minggu ini. Saya adalah cikgu baru awak untuk tahun 2022 yang akan mengajar subjek sains untuk kelas awak ya. Okey, nama saya Puan Fairuz Liza binti Osman. Nanti kita akan berkenalan masa di sekolah nanti. Okey, kita mulakan dengan bab 1 iaitu rangsangan dan gerak balas. Okey, dalam bab ni kita nak belajar apa? Kita nak tengok 1.1 iaitu sistem saraf manusia. Untuk kelas hari ini, cikgu nak minta awak tulis nota. Tulis nota saja. Macam mana cara nak tulis nota? Saya akan pandu awak kat sini. Cikgu akan guide awak macam mana cara nak tulis nota. Dan lagi satu, cikgu nak ingatkan, untuk nota saya perlukan buku sains yang panjang tu. Ya? Cikgu nak selaraskan semua murid guna buku sains yang panjang. Okey. Sistem saraf manusia 1.1, kita terus nak tengok kepada struktur sistem saraf manusia. Yang atas tu awak boleh baca. Saya tak nak bacakan kat sini, nanti awak boleh baca. Nombor 1 ni apa dia? Awak baca. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 awak baca. Okey, lepas tu kita terus kepada kita punya tugasan, iaitu struktur sistem saraf manusia. Okey. Macam mana caranya? Okey, macam ni. Pertama sekali, buka muka surat yang kedua. Muka surat yang pertama tu awak tinggalkan untuk indeks. Saya cakap lagi sekali, saya ulang lagi sekali. Muka surat yang pertama, tinggalkan kosong untuk indeks. Awak mulakan dengan muka surat yang kedua. Tarikh. Wajib tulis tarikh dan hari. 1. Tajuk bab 1, rangsangan dan gerak balas. Ya, ni tajuk tajuk besar kita, rangsangan dan gerak balas. 1.1, subtopik kita sistem saraf manusia. Okey, untuk ni awak just follow apa yang awak nampak kat skrin ni. Awak tulis, lukis nota macam yang cikgu suruh ni. Sistem saraf manusia ada dua jenis. Sistem saraf pusat dengan sistem saraf periferi. Yang ni awak boleh refer buku teks muka surat 4. Sistem saraf pusat ada berapa? Ada berapa komponen? Kat sini ada 2 kotak. So awak cari dan isikan maklumat kat dalam ni. Yang kedua, sistem saraf periferi. Kat sini, yang warna merah ni tak perlu tulis, tapi arahan. Arahan dia tulis nama dan berapa pasang. Macam mana nak tahu? Buka buku teks muka surat 4. Tulis nama dan berapa pasang. Ini pun sama, tulis nama dan berapa pasang. Ya. Seterusnya kita tengok fungsi. Fungsi sistem saraf manusia. Fungsi kat sini cikgu dah check ada 5. Ada 4, ada 4. Kat mana nak cari jawapan? Jawapannya ada di muka surat 5. Muka surat 5 kat sini. Kat sini. Okay, fungsi dia. Fungsi yang pertama, salin. Fungsi yang kedua, fungsi yang ketiga, fungsi yang keempat. Okay. Jelas ya? Okay. Seterusnya kita nak tengok. Kita nak tengok yang ni pula. Okey. Gambar foto 1.1, 1.2 dan 1.3 menunjukkan contoh aktiviti harian yang melibatkan pengesanan rangsangan dan penghasilan gerak balas. Nyatakan rangsangan dan gerak balas dalam setiap contoh aktiviti harian tersebut.
Dia nak suruh kita cari rangsangan dan gerak balas. Contohnya, gambar foto 1.1. Bersin. Okey. Ni kita nampak gambar orang bersin. Apa rangsangan untuk bersin rasa-rasa? Mestilah habuk kan? Rangsangan dia habuk. So, apa gerak balas dia? Dia akan menutup mata dan menutup mulut dan hidung kan. Kalau kita bersin kan, kita akan automatik ambil tangan kita dan tutup hidung dan mulut kita. Dan mata kita akan pejam. Itu adalah gerak balas. Tulis kat situ lah. Tulis kat dalam kotak tu. Rangsangan dia habuk. Contoh. Rangsangan dia habuk. Tulis habuk. Gerak balas dia menutup mata dan mulut. Okay. Seterusnya kita tengok ini pula. Aktiviti 1.1 mengutip sampah. So, rangsangan dia adalah sampah. Rangsangan sampah. So, gerak balas dia. Okay. Gerak balas dia mengambil penyepit untuk mengangkat sampah. Okay. Mengambil kayu ataupun mengambil pengepit untuk membuang sampah. Okay. 1.3. Apa rangsangan dia? Rangsangan dia adalah gambar. Foto. So, apa rangsangan? Apa gerak balas dia? Bila dia tengok foto kat sini, apa gerak balas dia? Apa gerak balas mereka? Tersenyum. Itu contoh dia nak. Awak salin dan masukkan kat dalam kotak ni. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 6. Okay, tadi habis dah pasal rangsangan. Pasal gerak balas pula. Gerak balas ada dua jenis. Satu yang terkawal, satu yang luar kawal. Okay, tindakan terkawal, tindakan luar kawal. Okay, salin yang ni. Salin dengan merajah ni. Macam cikgu buat ni. Okay. So, ini adalah laluan untuk gerak balas terkawal. Apabila ada rangsangan, rangsangan akan dikesan oleh afektor di dalam telinga manusia. Ini adalah rangsangan dia bunyi jaringan telefon. So, reseptor ni akan menukarkan rangsangan menjadi impas saraf. Akan dihantar ke otak. Ni otak. Otak adalah merupakan pusat kawalan. Ni gambar otak ni tak payah lukis lah. Gambar otak ni tak payah lukis. Awak just tulis kat sini otak saja. Gantikan gambar rajah otak tu dengan tulisan. Okay. Otak akan mentafsir maklumat. Dan otak akan mengeluarkan impas saraf. Pergi kepada efektor. Efektor ni adalah terdiri pada otot ataupun gelenjar. Dan efektor ni akan menghasilkan gerak balas, iaitu menyentuh skrin telefon. Jadi saya nak awak salin ni. Buat gambar rajah macam ni, salin kat bawah tu. Ni otak ni tak payah lukis. Tulis saja. Otak, kurungan, pusat kawalan. Jelas? Okay. Buat macam mana yang cikgu tulis kat sini. Saya nak macam cikgu buat kat sini. Tindakan luar kawalan pula, pusat kawalan dia adalah medulla oblongata. Kat sini ni. Inilah kedudukan medulla oblongata ni. Dia bawah otak ni. Kat sini ni. Di bahagian ni. Ni bahagian ni. Ya? Yang ni tak perlulah lukis. Tak perlu lukis. Cuma saya nak awak tahu saja kat mana kedudukan medulla oblongata. Okey? Lepas tu salin. Dia mengawal apa? Mengawal denyut jantung, pernafasan, prestasi, rembusan ilio. Okey, yang melibatkan saraf tuncang. Okey. Tindakan luar kawal juga melibatkan, ada yang melibatkan medulla oblongata, ada yang melibatkan saraf tunjang. So, contohnya 1, 2, 3. Yang ni semua kita panggil tindakan refleks. So, salinlah macam mana contoh yang awak nampak ni.
Okey, jelas. Seterusnya, untuk aktiviti 1.1, kita akan buat apabila kita bersemuka nanti di sekolah. Ya, untuk aktiviti 1.1 kita akan buat di makmal. Okey, tinggalkan dulu. Okey, yang tadi. Okey, kita tengok praktis formatif 1.1. Nombor 1, nyatakan dua bahagian utama dalam sistem saraf manusia. Ini boleh tengok buku, muka surat 4. Apakah tindakan terkawal? Berikan satu contoh tindakan terkawal. Apakah tindakan luar kawal? Berikan satu contoh tindakan luar kawal. Ini ada di muka surat 6. Soalan 1 dengan 2 awak buat. Soalan 3 dengan 4, awak salin soalan, tapi jawapannya kita akan bincangkan kemudian. Ya, soalan 3 dan 4 kita akan bincangkan jawapan dia kemudian nanti. Okey. Yang ni saya nak awak tulis dalam kertas apa? Dalam buku teks nanti awak tulis praktis formatif 1.1 buku teks buka surat 10. Okey, tolong tulis dalam buku. Okey, yang ni nak buat dalam buku latihan ke nak buat dalam buku teks? Yang ni buat dalam buku nak buat dalam buku latihan ke atau buku nota, buat dalam buku nota. Hari ni semua kerja dalam buku nota. Hari ni semua kerja dalam buku nota. Okey, untuk yang ni awak tulis tajuk praktis formatif 1.1 buku teks muka surat 10. Salin soalan, salin jawapan. Salin soalan, salin jawapan. Nombor 3 dengan nombor 4, salin soalan dahulu. Untuk ruangan jawapan, tinggalkan kosong. Nanti kita akan bincang. Okey, sekejap. Soalan nombor 3 ni yang kita akan bincang nanti. Nombor 3 ni tinggal dulu. Yang nombor 4 ni kita boleh dapat jawapan dekat dalam buku teks. Apakah kepentingan sistem rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan? Kepentingan dia, ambil yang ni. Mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan supaya dapat menjalankan proses dalam badan seperti pernafasan dan aktiviti harian seperti okey, sampai sini. Ini adalah jawapan untuk soalan nombor 4. Okey. Soalan nombor 3. Yang ni soalan KBKK. Kena fikir ni. Nanti kita akan bincangkan bersama. So, buat 1, 2 dan 4. Okey. Itu saja untuk 1.1. Okey. Awak selesaikan dulu nota 1.1. Okey. Sekian. Terima kasih.